Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada Prof. Dr. Riza Atiq kerana telah memberi saya peluang untuk membentangkan projek akhir falsafah pendidikan Islam. Sebelum itu, saya perkenalkan diri saya. Saya Nurul Fatin Alia binti Azhar, nombor matrik A1777493. Baiklah, tugas saya yang diberikan oleh Dr. Atiq adalah jika anda menjadi seorang guru atau anda mencari seorang guru, terangkan guru yang bagaimana. Baiklah, apa itu yang dimaksudkan guru? Baiklah, jom kita saksikan. Seseorang tenaga pendidikan profesional yang mendidik, mengajar sesuatu ilmu, membimbing, malah memberikan penilaian kepada anak didik. Di peringkat universiti, guru diberi gelaran tutor ataupun pensyarah. Dalam bahasa Inggeris, guru dipanggil teachers. Manakala dalam bahasa Arab, guru dipanggil murabbi, muallim dan muadib, mumadris dan sebagainya. Guru yang diminati. Jika saya diberi pilihan, saya menjadi seorang guru, saya akan memilih untuk menjadi seorang guru yang berpendidikan Islam ataupun guru kafar kerana saya mempunyai latar belakang pengajian Islam, iaitu saya pelajar jurusan dakwah dan kepimpinan. Guru yang saya impikan ada 3. Yang pertama, pendidikan yang aktif. Yang kedua, memiliki 8 sifat mulia. Yang ketiga, membuat pelbagai kaedah pengajaran. Apa yang dikatakan pendidikan yang efektif iaitu mempunyai rasa belas kasihan kepada pelajar dan menganggap mereka sebagai anak sendiri, seperti sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesungguhnya aku ini bagimu adalah seumpama seorang ayah bagi anaknya. Oleh itu, rasa belas kasihan seperti ini perlulah ada pada setiap guru. Mengikuti segala tingkah laku dan sunnah Nabi Muhammad SAW, menyediakan segala bahan pelajaran yang mudah difahami dan bersesuaian dengan tahap perkembangan akal pelajar, khususnya pelajar yang kurang bijak. Guru juga sentiasa memberi nasihat kepada pelajar supaya belajar meninggalkan perkara yang tidak baik secara lemah lembut atau dengan penuh kasih sayang, bukan memarahi mereka atau mengejek mereka. Guru juga perlu membentuk sesuatu sesuana agar pelajar terangsang dengan apa-apa yang dipelajari dan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Mampu memotivasikan pelajarnya kerana keinginan untuk mengajar dapat dirasakan oleh pelajarnya. Hendaklah pembelajaran bersesuaian dengan tahap pemahaman pelajar dan tidak sesekali memaksa mereka mencapai sesuatu luar batasan mereka. Baiklah, memiliki 8 sifat mulia. Jom kita dengar. Yang pertama adalah zuhud. Zuhud bermaksud membawa maksud menyampaikan pelajaran bukan kerana balasan wang ringgit atau perhormatan masyarakat, tetapi hanya untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ini bukan bermakna saya tidak boleh menerima ganjaran dari usaha itu. Namun kemuncak matlamat kerja yang dilakukan seharusnya tidak diukur dengan pencapaian dengan wang ringgit kerana itu membahayakan peningkatan saya sendiri. Yang kedua adalah kebersihan diri. Kebersihan diri ini sebagai seorang pendidik, saya hendaklah menjauhkan diri dari kekotoran iaitu bersifat-sifat mazmumah seperti bersifat angkuh, riak, takabur, hasad dengki, pemarah, dari yakni melakukan perkara-perkara yang boleh berlakunya dosa besar dan diharamkan oleh Islam.
Baiklah. Yang seterusnya ialah ikhlas. Seseorang guru mesti ada dalam diri iaitu sifat ikhlas. Keikhlasan dalam bekerja adalah penting, termasuklah juga sifat berdikasi dan tidak suka mengeluh. Membuat sesuatu dengan penuh keikhlasan. Sifat halim. Sifat halim tu bermaksud mempunyai sifat halim tu adalah sifat lembut, lemah lembut, sopan santun dan tidak mudah mengamuk. Boleh memujuk pelajar dengan cara yang lembut dan sopan supaya pelajar tidak berasa takut sangat pada guru. Baiklah, menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan diri ialah tidak terlibat dengan perbuatan yang salah di sisi agama. Tidak terlibat dengan sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah diri sama ada dari segi pakaian, percakapan dan perbuatan. Next, itu bermaksud bertanggungjawab. Bertanggungjawab utama yang digalaskan oleh guru tertumpu kepada 3 perkara. Menumpukan kepada kekuatan dalaman iaitu daripada aspek agama, nilai dan etika. Guru bertanggungjawab mematuhi etika profesional dan memperhatikan semua garis panduan yang bertujuan meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan dengan memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban. Okey, seterusnya poin prihatin dan penyayang. Seseorang yang memiliki sifat kepedulian itu concerns terhadap perkara yang berkaitan dengan pelajar dengan cara mengamalkan nilai kasih sayang, mengambil berat, bersikap mesra, berbudi bahasa, prihatin, saling menghormati dan sabar. Guru juga perlu berpengetahuan luas dan berdaya fikir serba tahu dengan menambah pembacaan untuk meningkatkan ilmu serta mencari jalan penyesuaian apabila pelajar mempunyai masalah. Ini adalah untuk memberikan jawapan serta menjawab segala persoalan serta keraguan yang dialami oleh pelajar tersebut. Guru yang berpengetahuan dapat melahirkan generasi yang didik yang cermelang pada masa hadapan. Guru juga perlu membuat pelbagai kaedah pengajaran. Jom kita lihat. Pertama, penyiasatan berkelompok. Setiap ahli kumpulan akan melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti sekolah untuk mendapatkan maklumat. Ini memerlukan pelajar mengenal pasti sesuatu topik yang disiasat, merancang serta menjalankan penyiasatan. Yang seterusnya adalah team escalated interaction. Ia merupakan pendekatan secara menyeluruh di mana pelajar mempunyai kebebasan untuk bertindak dan guru boleh membentuk kelas heterogeni. Daripada pelajar yang mempunyai latar belakang berbeza ditentukan dan kepada perkumpulan yang heterogeneous. Ini bertujuan untuk memberi peluang kepada murid-murid yang rendah pencapaian supaya dapat meningkatkan tahap pencapaiannya seiring dengan murid yang lain yang mempunyai pencapaian yang tinggi. Guru juga perlu memberi ganjaran dan hadiah. Guru yang memberikan pelajar hadiah berupa alat tulis atau makanan ringan seperti coklat, pensel, pembaris dan sebagainya. Sekiranya mereka dapat rizal yang tinggi atas segala usaha mereka, dengan demikian mereka akan belajar bersungguh-sungguh untuk mendapatkan rizal yang bagus apabila guru memberi ganjaran. Baiklah, untuk kesimpulannya,
Tanggungjawab seseorang guru bukan sekadar mendidik, bahkan mentadbir bilik darjah dengan cara yang terbaik. Guru bertanggungjawab menyediakan sesuana pelajaran konduktif, efektif sama ada dari segi persekitaran, fizikal ataupun persekitaran perkembangan emosi murid yang baik. Bilik darjah yang dikenalikan secara sistematik mampu meningkatkan sifat positif pelajar dalam perpelajaran dan juga dan menggalakkan pembetulan hubungan baik di antara pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan gurunya. Oleh hal demikian, pelbagai tingkah laku bermasalah sering terjadi semasa di dalam bilik darjah dapat diatasi oleh guru dengan tenang dan konsisten kerana mengaplikasikan model-model pengurusan disiplin di dalam bilik darjah. Namun, setiap model pun mempunyai kelebihan, kekurangan masing-masing. Guru perlulah membuat pilihan yang terbaik dalam menangani isu tingkah laku permasalahan ini dalam golongan minda kelas pertama dapat dilahirkan.